Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, untuk minggu ini dari segi pembelajaran bagi KPK 3012 pendidikan inklusif, kita akan melihat dari segi pengurusan pendidikan inklusif di sekolah dari segi aspek jawatankuasa, susunan atur kelas, PDPC dan juga pentadsiran. Ya, kandungan kursus ini seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita akan melihat dari segi pelaksanaan pengurusan program pendidikan inklusif dilaksanakan di seluruh sekolah di Malaysia. Kita sedia maklum bahawa pendidikan inklusif ini menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2013 menekankan tentang program bagi murid berkeperluan khas belajar bersama-sama dengan murid aliran perdana atau murid tipikal dengan menggunakan kurikulum yang sama dan diajar oleh guru subjek atau guru kelas di kelas aliran perdana. Ini menunjukkan adanya kesamarataan pendidikan di kalangan pelajar MBK atau murid berkeperluan khas ini belajar bersama-sama dengan murid tipikal di kelas aliran perdana. Okey, dari segi jawatan kuasa pada program pendidikan inklusif di sekolah, kita melihat adanya jawatan kuasa yang terdiri daripada penasihat, pengetua atau guru besar. Pengerusinya ialah penolong kanan atau penolong kanan pentadbiran. Penyaras ialah penyaras kelas pendidikan khas ataupun guru penolong kanan pendidikan khas. Seterusnya penolong guru pendidikan khas, setiausaha guru pendidikan khas, bendahari guru pendidikan khas dan seterusnya jawatan kuasa ialah guru-guru kelas harian perdana yang terlibatlah dan juga guru-guru mata pelajaran yang terlibat bagi memastikan pelaksanaan program pendidikan inklusif ini dapat dilaksanakan dengan baik di sekolah. Okey, seterusnya dari segi susunan atur kelas, dalam kelas inklusif ini kita sedia maklum perlunya ada bilik darjah yang inklusif yang perlu dan sesuai dengan murid MBK dan juga dari segi susunan atur kelas yang berkesan membolehkan guru mudah untuk bergeraklah menjadi pelajar. Kalau kita lihat contoh susunan horse ini, ladang kuda ini, meja disusun mengelilingi meja guru, menggalakkan interaksi dua hala di antara pelajar dan juga guru sesuai untuk aktiviti perbincangan di antara guru dengan pelajar. Baik, kalau seandainya susunan medula ini, meja disusun dalam separuh bulatan mengelilingi meja guru, sesuai digunakan untuk aktiviti kumpulan dan menggalakkan interaksi di antara murid dengan murid dalam kumpulan tertentu dan menggalakkan aktiviti perbincangan, sumbangsaran dan juga pemilihan atau penggayaan. Baik, dari segi susunan atur kelas ini kalau kita lihat dari segi murid masalah penglihatan susunan aturnya perlulah konsisten dan tidak berubah. Susunan perabot perlu tidak menghalang dari segi laluan. Murid dibekalkan dengan bacaan yang sesuai, cetakan yang baik seperti large printer, print dan juga mesin braille. Tempat duduk murid hampir dengan papan putih dan LCD dan guru galakkan pelajar untuk menggunakan komputer riba kalau seandainya ada dan menjalani nota dan proses PDPC berlangsunglah. Kita tahu mereka ini mengalami masalah visual dan perlu dibantu dari segi bahan bantu mengajar itu. Okey, dari segi susunan atur kelas masalah pendengaran, kita sedia maklum mereka ini tidak dapat mendengar dan kedudukan kelas berbentuk U-sharp itu amat penting yang mana guru perlu mengajar murid sampai duduk jikanya perlu semasa perlu untuk melihat dari segi isyarat tangan itu supaya murid boleh dapat melihat dari segi komunikasi yang diberikan oleh guru lah dan membenarkan sekiranya ada juru bahasa isyarat jika sekiranya ada lah Seterusnya susunan atur kelas murid masalah pembelajaran yang kita tahu ada hyperactive, syndrome Down, disleksia dan sebagainya. Kita lihat susunan meja ni perlu berbentuk dalam kelompok untuk memudahkan komunikasi dua hala itu dapat disampaikan dengan baik. Dan pelajar perlu mengikut dalam kelas inklusif ini perlu melihat dari segi perlu mengikut mata pelajaran yang sesuai dan bentuk ladang kuda itu juga sesuai jika perlu diadakan perlu diwujudkan di dalam kelas. Dan susunan meja berbentuk apitan bersama dengan murid arus perdana. Maksudnya di kiri kanan itu murid perdana untuk bantu murid ni lah dalam pembelajaran. Dan kalau kita lihat dari sudut murid masalah fizikal ini, yang pertama sekali mereka ni mengalami dari segi pergerakan kesukaran pergerakan, maka sebaik-baiknya kalau itu di aras bawah lah dalam satu bangunan itu kerana mereka ni menggunakan kursi roda kursi roda ini perlu mereka bergerak dengan lebih sesuai lah dan kondusif lah. Itu contoh dari segi susunan atur kelas dalam kelas inklusif. Dan dari segi program pengurusan program, kita sedia maklum bahawa perlunya ada kerjasama dari pentadbir dan juga dari segi guru, sokongan guru
rakan pembimbing, ibu bapa dan juga agensi luar lah. Agensi luar yang dapat membantu dari segi pelaksanaan program pendidikan inklusif ini. Okey, seterusnya kita lihat proses pengajaran dan pembelajaran PDPC. Dalam keadaan dan pendekatan PDPC yang kreatif dan inovatif ini perlu menjadi amalan oleh guru yang memastikan semua guru memenuhi standard kualiti lah, sesuai dengan tahap kebolehan dan kemampuan murid, menyediakan kelas yang kondusif dan berilmu tanpa ruang kosong, sentiasa mematuhi dasar KPM supaya selari dengan sistem pendidikan kebangsaan. Dan seterusnya menyediakan program akademik yang sesuai supaya dapat menyediakan murid yang mampu berdaya saing dengan keperluan semasa, menetapkan mesyuarat secara bersama dengan pihak sekolah dan bertabik supaya dapat melaksanakan perkongsian ilmu dan maklumat, merancang dan menyediakan bahan pengajaran yang berserta MBK dan boleh digunakan dalam berbagai situasi. Ini dari segi proses lah, yang proses dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif itu. Dan pentaksiran, kita sedia maklum dalam pentaksiran di sekolah kita ini berasaskan sekolah, pentaksiran berasaskan sekolah, yang mana jenis pentaksirannya ialah pentaksiran sekolah dirancang, dibina, ditampil, diperiksa, direkod dan dirapor oleh guru sekolah, berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran pentaksiran tentang pembelajaran. Ini biasanya di pentaksiran peringkat sekolah lah. Kalau berpusat, ia diuruskan oleh Lembaga Pemeriksaan Malaysia di suatu tempat yang ditentukan. Dan di sekolah juga ada dilaksanakan juga PASJK, pentaksiran aktiviti sukan, jasmani dan kurikulum, yang mana untuk melihat dari segi penglibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum sebagai satu aktiviti sokongan kepada pelajar selain daripada akademik. Nah, seterusnya ialah pentaksiran psikometrik. PPSI ini dilaksanakan di semua sekolah untuk melihat kecenderungan dan segi personaliti murid itu yang tidak berdasarkan kurikulum dan tidak berdasarkan proses pengajaran dan pembelajaran, lebih kepada minat, sikap dan personaliti murid itu. Sama juga seperti murid inklusif inilah yang bikin mereka terlibat secara langsung. Okey, seterusnya kita lihat mengenal pasti murid berkeperluan khas. Kita mengenal pasti murid berkeperluan khas ini, dalam kelas inklusif ini, guru juga boleh membuat pemerhatian. Guru boleh membuat perhatian langsung untuk melihat perlakuan pelajar MBK inilah. Dan seterusnya melakukan pentaksiran rekod prestasi. Kita menilai prestasi murid itu adakah tinggi atau rendah dan sederhana untuk kita buat intervensi lah. Dan juga boleh melihat dari segi rekod profil atau profil yang ada untuk melihat dari segi maklumat sedia ada murid MBK ini. Dan guru juga boleh melaksanakan ujian peta dan pensel. Ini biasanya ujian lah untuk melihat tahap pencapaian murid itu. Membual dengan guru darjah, guru yang mengajar, untuk kita lihat dapatkan maklumat berkenaan dengan seseorang individu MBK itu. Dan membual dengan ibu bapa untuk melihat dari segi latar belakang, aspek kesihatan, pemakanan, kemudahan pembelajaran, asal di rumah, supaya dapat membantu MBK ini untuk meneruskan pembelajaran di sekolah dalam bilik darjah. Jadi kesimpulannya yang kita dapat lihat bahawa semua pihak perlu memainkan peranan penting dan saling bekerjasama antara satu sama lain bagi memastikan pelaksanaan program pendidikan inklusif ini dapat dilaksanakan dengan baiklah. Jadi dengan ada usaha yang berterusan dapat meningkatkan lagi dari segi kualiti pengurusan pendidikan inklusif ini. Jadi yang penting dalam pendidikan inklusif ini perlunya ada kerjasama semua pihak lah supaya program pendidikan inklusif ini dapat dilaksanakan dan juga diteruskan bagi meningkatkan potensi murid berkeperluan khas ini supaya mereka dapat meningkatkan kepuasan mereka ke tahap yang lebih tinggi. Jadi hasil daripada kuliah ini diharapkan pelajar dapat memahamilah dari segi pengurusan pendidikan inklusif ini bila mana MBK ini berada di dalam kelas inklusif. Okey, sekian, terima kasih.